Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, teacher akan membuat sambungan daripada video sebelum ini, iaitu pengurusan kewangan. Okey, dalam pengurusan kewangan ni, kamu sudah sedia maklum, kita mempunyai 5 proses pengurusan kewangan. Dan proses yang pertama, kita sudah go through melalui video yang pertama. So, pelajar yang terlepas pandang boleh rujuk video teacher sebelum ini. Okey, untuk kali ini, teacher akan menghuraikan satu persatu proses dari nombor 2 hingga nombor 5 pada kali ini. Okey, yang pertama, proses yang kedua iaitu menilai kedudukan kewangan. Menilai kedudukan kewangan ni, pelajar perlu tahu aspek aset dan liability. Kenapa kita perlu tahu aset dan liability? Kerana dua aspek ni merupakan kayu pengukur bagi menilai kedudukan kewangan. Sangat penting kamu tahu apa itu aset dan apa itu liability untuk mengukur kedudukan, untuk menilai kedudukan kewangan kamu. Okey? Apa maksud aset, teacher? Apa maksud liability? Aset ialah yang kita boleh miliki. Contoh yang kita boleh miliki, kita punya wang tunai. Kita sentiasa ada duit wang tunai, itu ia kita punya aset. Contoh dalam rumah kamu, ada almari kamu, ada kamu punya katil, itu pun kamu punya aset. Telefon bimbit pun kamu punya aset. Okey? Liability pula, dia bermaksud hutang seseorang individu. Apa maksud hutang seseorang individu? Hutang seseorang individu ni apabila kamu meningkat dewasa, kamu akan menggunakan kad kredit ataupun kamu akan melakukan pinjaman peribadi dengan bank. Itu yang akan dipanggil sebagai kamu punya liability. Okey? Okey, next, yang ketiga. Kita perlu mewujudkan pelan kewangan. Okey, untuk menghasilkan pengurusan kewangan yang cermelang, kamu perlu mewujudkan pelan kewangan terlebih dahulu. Okey, mewujudkan pelan kewangan ni, kamu perlu tahu dua aspek yang sangat penting untuk proses yang ketiga, iaitu pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Pendapatan ni dia terbahagi kepada dua, iaitu pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan ni juga dikenali sebagai aliran tunai masuk. Aliran tunai masuk ni bermaksud kamu akan menerima wang tunai ataupun kamu akan terima wang tunai daripada hasil yang kamu perolehi. Okey, contoh pendapatan aktif iaitu kamu punya pendapatan utama, gaji bulanan. Itu sebagai kamu punya pendapatan aktif ataupun kamu punya komisen. Komisen ni selalunya kamu akan dapat daripada hasil macam kamu punya, contoh kamu penjual insurans. Kamu jual insurans akan bagi kamu komisen sebab kamu berjaya jual insurans tu dengan seseorang. Itu kamu punya komisen. Okey, manakala pendapatan pasif pula merupakan sewa yang diterima. Maksud sewa yang diterima ni, bila kamu ada rumah, sebuah rumah kamu sewakan kepada orang lain. Itu maksudnya sewa diterima. Dan faedah yang diterima. Faedah yang diterima ni sepertinya kamu simpan duit dalam bank dan bank akan bagi kamu faedah disebabkan kamu simpan duit di dalam bank. Kita panggil sebagai faedah simpanan tetap. Kalau kamu perasan, kamu tengok buku haji, buku tabung haji kamu, dia ada mention tu dividend. Itu ialah kamu punya faedah atas simpanan. Okey? Okey, next. Selepas kita pergi pendapatan, perbelanjaan pun terbahagi kepada dua aspek dan dikenali sebagai aliran tunai keluar.
Kenapa dipanggil sebagai aliran tunai keluar? Sebab belanja. Belanja means duit kita keluar untuk membayar perbelanjaan kita. So itulah dipanggil aliran tunai keluar. Okey, aliran tunai perbelanjaan terbahagi kepada dua. Perbelanjaan tetap dan yang kedua ialah perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap ni seperti membayar kereta secara ansuran, ataupun jika kamu memiliki rumah, kamu membayar rumah setiap bulan, ansuran rumah setiap bulan. Manakala perbelanjaan yang tidak tetap bermaksud dia berubah. Macam mana? Contoh, bulan ini mau beli iPhone 12. Lepas tu bulan depan kamu tidak beli sudah. Takkan tiap bulan kamu kena beli tu iPhone kan? Dia perbelanjaan yang tidak tetap. Bulan ni kamu beli ini, bulan depan kamu tak beli. Bulan depan kamu beli baju, bulan depan tidak beli baju. Itu maksud konsep perbelanjaan tidak tetap. Okey, aliran tunai ni dia ada nilai positif dan negatif. So, dia akan wujud jika positif, dia akan wujud jika jumlah pendapatan kamu lagi tinggi daripada jumlah perbelanjaan. Begitu juga sebaliknya. Jika kamu punya jumlah pendapatan rendah dan kamu punya jumlah perbelanjaan tinggi, kamu akan mendapat aliran tunai negatif. Okey. Dalam proses mewujudkan pelan kewangan ni, ada beberapa langkah yang kita perlu lakukan. Okey, yang pertama, pelajar perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai. Okey, untuk mewujudkan pelan ni, kamu perlu ada tujuan. Kenapa kamu membuat pelan kewangan? Okey, kamu perlu ada tujuan. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai matlamat. Maksudnya, pelajar perlu membuat matlamat. Apa yang kita mahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Yang ketiga, perlu mengira simpanan bulanan yang diperlukan. Maksudnya, bila kita sudah ada matlamat, lepas tu kita tahu sudah rancangan kita 3 tahun dan 5 tahun ke depan, kita perlu ada simpanan untuk mencapai matlamat tersebut. Dan yang keempat, menganalisis. Pelajar perlu menganalisis tabiat perbelanjaan. Maksudnya menganalisis ni, ada benda yang kita perlu belanja, ada benda yang kita tidak perlu belanja. Maksudnya pelajar perlu tahu perbezaan keperluan dan kehendak. Dan yang kelima, pelajar perlu menetapkan tempo masa untuk sesuatu matlamat kamu. Okey, tidak bolehlah macam aku mau beli rumah tapi aku nak tahu tunggulah kalau ada duit banyak baru aku beli rumah. Bukan begitu. Pelajar perlu ada tempo untuk capai target tersebut. Dan yang terakhir, pelajar perlu menentukan strategi pendapatan yang akan membantu untuk mencapai matlamat. Maksudnya, kamu sudah kerja tetap, tapi kamu rasa dengan kerja yang tetap, kamu punya matlamat tu akan tercapai dengan tempoh masa yang tertentu kah? So, untuk mencapai matlamat dalam tempoh yang kita sudah tetapkan, pelajar perlu ada sesuatu sampingan sebagai tambahan untuk mempercepatkan kita punya matlamat. Okey? So, kita ada 6 langkah yang kamu perlu tahu. Okey, contoh matlamat. Okey, ini contoh sahaja. Okey, pada umur 25 tahun, kamu ingin berkahwin dan berkahwin tu memerlukan duit yang sangat banyak. Contoh target kahwin 25, so kamu perlu ada 15,000 sudah di tangan pada umur 25 tahun. Okey, itu matlamat yang pertama.
Lepas tu, selepas 5 tahun, umur kamu 30 tahun. So, dalam tempoh umur kamu 30 tahun, kamu mesti memiliki kenderaan yang bernilai 80,000. Kamu mesti, target kamu at least kereta tu bernilai 80,000. Okey, dan seterusnya 5 tahun lagi, pada umur 35 tahun, kamu sudah mempunyai rumah sendiri yang bernilai 150,000. Okey. Dan pada umur 55 tahun, kamu ingin melancong ke luar negara dan kosnya sebanyak 50,000. Dan yang terakhir, pada umur kamu 60 tahun, 60 tahun ialah umur persaraan. Kamu perlu ada simpanan sebanyak 1 juta ringgit untuk menyara kehidupan kamu. Okey, ini ialah contoh matlamat yang kita hendak capai. Okey, contoh yang pertama, teacher bagi contoh sahaja. Anda merupakan pengurus kewangan yang cekap dan membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Okey, contoh. Afif berumur 22 tahun ingin melakukan pelan kewangan. So, kamu buat table seperti dalam slideshow ni, and then kena kira matlamat dia. Kena letak apa matlamat yang pertama. Okey, pada 25 tahun dia ingin berkahwin. So, 25 tahun dia ingin berkahwin, bila dia patut bermula. So, maksudnya dia patut bermula pada tahun 2019. Tahun umur dia 25 tahun pada tahun 2022. Temponya ambil masa selama 3 tahun. Kan 22, 23, 24. So, 3 tahun untuk berkahwin pada umur 25. So, jumlah selama 3 tahun tu, kamu perlu dapatkan sebanyak 15,000. So, komitmen simpanan sebulan 417. Okey, 417. Nanti teacher bagi show macam mana boleh dapat 417. Okey, lepas tu matlamat yang kedua, dia ingin memiliki kereta. So, sudah settle untuk matlamat yang pertama, kamu proceed kepada matlamat kedua. Sambung pada tahun 2020. So, pada umur 30 tahun, dia akan dapat pada tahun 2027. Tempoh untuk sampai matlamat tersebut ialah 5 tahun. So, kereta ni kita tidak boleh beli cash. So, kita perlu ada bayaran pertama ataupun bayaran deposit. Kalau kita panggil, kalau bahasa kita akan bagi dia deposit, bayar kereta tu, bayar deposit kereta untuk permulaan. So, duit yang dia perlu kumpul ialah 334 sebulan. Okey, contoh yang kedua. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000, pendapatan pasif sebanyak 1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,350 dan perbelanjaan yang tidak tetap sebanyak 650 sebulan. Soalan yang pertama, hitung aliran tunai bulanan Encik Derek dan jelaskan jawapan anda. Okey, mula-mula kena jawab, bukan kena jawab, kamu kena susun kamu punya jadual terlebih dahulu. Pendapatan dan perbelanjaan. So, dia bagi tahu tadi aktif sebanyak 3,000. So, aktif 3,000, pasif sebanyak 1,000. Kan? So, total 3,000 dengan 1,000 ialah 4,000.
Manakala perbelanjaan pun sama. Dia ada bagi kita perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap sebanyak 1350, tidak tetap sebanyak 650. So jumlahnya ialah RM2,000. So penyelesaian untuk soalan A, pendapatan tolak perbelanjaan, sebab dia mau tahu aliran tunai bulanan Encik Derek. So pendapatan total kita tadi sini 4,000, perbelanjaan 2,000. So 4,000 tolak 2,000 akan dapat baki 2,000. So di sini ialah aliran tunai positif. Kenapa? Sebab pendapatan lagi tinggi daripada perbelanjaan. So dia punya, kamu perlu jelaskan, okey? Kamu sudah buat pengiraan, bila dia kata jelaskan, kamu kena jelaskan aliran tunai ialah positif sebanyak RM2,000 adalah baik. Kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Sampai situ pun kamu dikira dapat markah. Okey? Okey, yang kedua, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia kata, jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif tidak wujud dan jumlah pendapatan meningkat sebanyak jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 60%. Okey, dia kata pendapatan pasif tiada dan perbelanjaan meningkat sebanyak 60%. Yang pertama, kamu kena kira dulu perbelanjaan Encik Derek. Dia bagi 60% dalam soalan kan. So, peningkatan perbelanjaan 60% darab 2,000. Kenapa 2,000? Sebab dia punya perbelanjaan bernilai 2,000. So, kita akan dapat 1,200. Kita tambahlah jumlah perbelanjaan tersebut. 2,000 tambah 1,200 sama dengan 3,200. Itu nilai perbelanjaan yang terbaru. Lepas tu, pendapatan tolak perbelanjaan 3,000. Kenapa pendapatan tu bernilai 3,000? Sebab dia kata pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. So, pasif tadi 1,000 kan? So, 3,000 tolak 3,200. So, kita akan dapat nilai negatif. So, bila teacher cakap nilai negatif, maksudnya pendapatan lagi rendah daripada perbelanjaan. So, dia punya aliran tunai jadi negatif. Aliran tunai negatif akan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan.